hebat sungguh sistem pemerintahan pada zaman Melayu Melaka ni. Patutlah Kota Melaka terkenal dengan perubahan yang terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Oi Kausa, kau baca apa tu? Kau ni Aziz, sebaik aku tak ada sakit jantung tau. Kalau tak, pingsan terus. Lah, tak ada. Ni tengah baca buku tentang Kesultanan Melayu Melaka. Aku nak tanya sikit. Dulu, mereka menggunakan undang-undang apa ya untuk memerintah Melaka? Entah weh, aku pun tak tahu sangat abang ni. Subjek lain boleh aku tanya aku. Tapi kalau sejarah ni, sorry lah, malah aku nak baca. Bosan dulu baca sejarah ni, kadang-kadang aku boleh tidur. Kau ni, jangan main-main. Benda ni penting untuk SPM tau. Kalau tak lulus, gagal, kena ambil balik paper sejarah ni. Takkan. Memang penting sejarah dalam SPM tau. Tapi apa yang aku baca tu just yang penting je. Sebab sejarah ni semua benda dah lepas. So buat apa kau risau sangat. Lagi pun kita dah bebas daripada menjajah. So dah dapat merdeka. Apa lagi kita perlu risau betul. Kau ni Aziz, jangan main-main dengan sejarah. Benda ni penting tau. Alah, sejarah ni penting untuk baca je. Benda nak lulus SPM kan. Lepas tu mana kita baca lagi kan. Dah jangan kita bosan lah kat sini. Baca buku kau boleh kenyang. Haziq, tolong cikgu jap angkat buku ni. Jangan nak lari pula. Aduh, aku baru nak pergi makan. Kau pun pasal ni kau sah. Aduh, kau cakap tak ada lah. Haziq, kalau kamu lari dalam kelas, siap cikgu kerjakan. Cikgu, Haziq cuba lari, cikgu. Haziq, nak ke mana tu? Sini tolong cikgu. Cikgu, dalam kelas kita ni ada 40 orang pelajar cikgu. Tapi kenapa cikgu pilih saya? Insan yang tengah lapar dan genting cikgu. Kamu tu kan nak murid kemarin cikgu. Sebab itulah ramai cikgu-cikgu sayang dengan kamu. Terpaksalah cikgu. Dah jangan banyak cakap. Tolong cikgu angkat buku-buku ni semua. Ush, serius lah cikgu? Tak betul saya murid kesayangan. Ya, dah angkat buku-buku ni letak dekat sana. Alah cikgu, jawab cikgu betul tak Dah berat buku ni. Ya, cepatlah angkat. Buat kerja pakai tangan, bukan pakai mulut. By the way cikgu, tadi Kausa dah tanya saya pasal zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mereka guna undang-undang apa Undang-undang Melayu Melaka lah. Undang-undang Melaka? Lah, ya ke? Itulah lain kali time cikgu mengajar jangan tidur. Yalah, terima kasih Aziz. Sebab tolong cikgu angkat kat buku ni semua. Sama-sama cikgu, tak ada masalah. Saya kan murid kesayangan sekolah ni. Kau saya, tadi Haziq dia beritahu awak bertanya pasal Undang-Undang Melayu Melaka, betul ke? Ya cikgu, tapi Haziq tidak tahu. Haziq tu memang macam tu. Walaupun dia pandai, tapi bawa bersejarah ni dia kurang sikit. Tak apa, biar cikgu bantu apa yang awak tak jelas. Macam ni cikgu, Melaka kan sebuah empayar yang sangat luas dan mempunyai pelabuhan yang sangat hebat pada ketika itu. Tetapi, bagaimana dengan undang-undang yang dipakai ketika itu? Okey, macam ni. Undang-Undang Melayu Melaka ni atau lebih dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka adalah peraturan bertulis. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kerajaan, rakyat serta negeri Melaka sendiri. Sebab itulah pada waktu itu Melaka amat aman sekali. Oh, begitu rupanya. Adakah Undang-Undang Melaka ada diguna pakai ketika ini? Undang-Undang Melaka tidak dipakai lagi sebab kita sekarang mempunyai sistem perlembagaan. Jadi, apakah sumbangan Undang-Undang Melaka pada era ini, cikgu? Satu soalan yang menarik tu. Betul? Satu soalan yang menarik. Kan cikgu? Haziq, jangan tatang macam tu. Terkejut cikgu. Ish. Haziq memang macam ni cikgu. Suka buat orang terkejut. Sorry cikgu, tak ada niat pun nak terkejut dengan cikgu. Dah habis makan ke? Sekejap betul kamu makan. Oh tak ada cikgu, saya beli air je. Makanan saya beli kukus lah. Jadi beli makan kawan. Sambunglah cikgu tentang soalan saya tadi tu. Okey, sumbangan Undang-Undang Melayu Melaka pada zaman ini ialah sistem beraja. Sistem beraja?
Ya, Malaysia masih mengangkatkan sistem raja. Hal ini kerana raja dianggap sebagai ketua negara dan ketua agama Islam di Malaysia. Sebab itu pentingnya kita menjaga kedaulatan Raja-Raja Melayu. Orang Melayu sangat menghormati dan melindungi Raja Melayu. Hal ini kerana Raja Melayu merupakan identiti orang Melayu itu sendiri. Oh, begitu. Selain sistem-sistem Raja Melayu je ke? Undang-undang Islam. Hal ini kerana Undang-Undang Melayu Melaka mempunyai undang-undang perkahwinan, hukum jual beli, adat-adat dan lain-lain. Sebab itulah Malaysia menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara ini. Jadi, tengok sekarang ni. Kita ada mahkamah syariah yang khas untuk orang-orang yang beragama Islam menyelesaikan hal perkara-perkara seperti harta, perkahwinan dan macam lagi yang berkaitan dengan agama Islam. So, perlembagaan Malaysia ni untuk apa cikgu? Sebab kita kan ada undang-undang Islam kat Malaysia. Betul juga kata Haziq tu cikgu. Kenapa perlu ada perlembagaan Malaysia? Ya, sebab itu Malaysia ini sangat unik. Perlembagaan Malaysia atau dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai 183 perkara. Ia merupakan undang-undang paling tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen yang dibentuk berasaskan dua dokumen, iaitu yang pertama ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan pada 1957. Banyak ya cikgu, 183 perkara. Itu semua melibatkan negeri-negeri, agama, undang-undang persekutuan, kewarganegaraan dan banyak lagi. Sebab itu penting untuk kita memahami sejarah. Alah cikgu, sejarah tu kan benda dah lepas. Sebab kita tak risau sangat. Yang penting sekarang ni macam mana kita membangunkan negara Malaysia ni. Betul tak cikgu? Yang itu cikgu tak setuju. Kenapa cikgu? Adakah itu salah? Sejarah itu sangat penting. Sejarah adalah merupakan identiti kita. Kalau tanpa sejarah, kita tiada di sini. Sejarah adalah guru terbaik tau. Tapi kenapa sejarah silam tu guru yang terbaik cikgu? Betul tu cikgu. Cuba terangkan. Sejarah silam banyak memberikan kita pengajaran tau. Dengan adanya sejarah, kita dapat menilai dan mengetahui perkara-perkara yang boleh dibaiki pada masa ini. Sebagai contoh, komunis dahulu menjanjikan negara kita untuk memberikan kemerdekaan. Tapi apa yang terjadi? Haziq, kamu tahu kan apa yang terjadi? Mestilah saya tahu komunis cikgu. Sebab diorang lah negara Malaysia dulu ni darurat. Sebab apa? Diorang ni just nak Malaysia ni jadi negara komunis je. Betul tu, diorang banyak membunuh orang dengan alasan untuk kebaikan negara. Sebab tu saya benci komunis cikgu. Tepat sekali. Kita dapat tahu bahawa komunis telah menjadikan negara kita sebagai negara dijajah. Tanpa sejarah, kita tidak tahu apa yang berlaku pada waktu lepas. Sebab tu pentingnya untuk kita mengetahui sejarah silam agar kita tidak mengulangi balik kembali peristiwa yang lama. Okey, dah nak masuk waktu kelas dah ni. Terima kasih cikgu kerana memberikan kami info-info yang menarik tentang sejarah. Betul tak cikgu? So selama ni saya rasa saya memang dah silap lah tentang sejarah. Terima kasih banyak cikgu sebab bagi saya ilmu-ilmu yang macam ni. Sama-sama. Dah, pergi masuk kelas. Haziq, jangan nak melencong tempat lain. Pengajaran yang saya peroleh dari kajian ini adalah Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang yang tertinggi dan sesiapa yang melanggarnya akan dikenakan hukuman seperti yang telah diteterakan di dalam Perlembagaan Malaysia. Oleh itu, kita perlulah mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pengajaran yang saya dapat peroleh melalui kajian ini ialah dapat meningkatkan pengetahuan saya dalam bab pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia dan juga dapat tahu kepentingan pelaksanaan Undang-Undang Islam dalam pentadbiran Malaysia pada masa kini. Apa yang saya dapat pelajari dalam topik pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia ini ialah Malaysia meletakkan agama Islam sebagai agama terpenting dengan mewujudkan mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini khusus untuk menyelesaikan kes-kes yang berkenaan dengan agama Islam, contohnya seperti perkahwinan, harta dan adat. Alright, so guys, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada video tadi? So, first sekali adalah jangan berhenti menimba ilmu. Alright, so ilmu ni adalah sesuatu perkara yang kita akan belajar mengikut perubahan era. Maksudnya ilmu ini tak akan habis. So, kita akan bawa ilmu ni sampailah kita meninggal dunia. So, yang kedua pula adalah rajinkan bertanya. Alright, so jika kita tak tahu suatu perkara, rajinkan diri untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu supaya kita dapat menimba ilmu yang baru. Setelah kajian yang telah kami lakukan,
saya dapat simpulkan bahawa undang-undang Islam di Malaysia merupakan suatu identiti yang penting untuk kita sebagai seorang kaum Melayu. Ini kerana undang-undang Islam Malaysia telah digunakan lagi sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Sehingga kini, undang-undang Islam di Malaysia telah dipelihara dan dimasukkan ke dalam perlembagaan. Ini membuktikan bahawa kepentingan undang-undang Malaysia sangat penting dan dia merupakan simbol kepada negara kita, iaitu Malaysia. Hasil daripada kajian ini ialah saya amat berbangga kerana menjadi rakyat Malaysia dengan wujudnya Undang-Undang Islam dalam sistem perundangan Malaysia. Undang-Undang Islam adalah sangat istimewa kerana kesyumulannya yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Sistem perundangan ini dibentuk melalui pensyariatan hukum yang begitu adil dan realistik dengan tempat dan masa bagi memastikan ia sentiasa memenuhi keperluan manusia dalam memelihara nyawa daripada penganiayaan, memelihara harta daripada pencerobohan dan memelihara maruah daripada difitnah. Sistem perundangan ini adalah bersumberkan ilahi dan berbeza dengan perundangan manusia yang bersifat lemah dan terhad.